Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Syaza binti Elmi daripada unit PAKK 3 pada hari ini akan membentangkan tentang analisis berkaitan tugasan 2. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, eloklah sekiranya saya menerangkan apa yang akan saya membentangkan pada kali ini. Yang pertama, kita akan lihat kepada pengenalan yang mana ia akan menerangkan tentang tujuan dan definisi kurikulum. Seterusnya, kita akan lihat tentang uh, mat- analisis matlamat kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau KSPK di SKP Semakan 2017. Seterusnya, kita akan lihat kepada perkaitan model konseptual KPN dan juga matlamat KPN. Seterusnya adalah perkaitan kerangka KSPK di SKP 2017 dan juga matlamat KSPK. Dan akhir sekali, kita akan lihat kepada kesimpulan daripada keseluruhan pembentangan. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu pengenalan. Baiklah, dalam pengenalan, terdapat dua perkara yang telah saya keluarkan dalam penulisan iaitu definisi dan juga tujuan kurikulum. Kurikulum bermaksud sebuah perancangan yang telah digubal untuk mencapai suatu maklumat dalam sesebuah organisasi. Yang mana kurikulum ini adalah penyusunan kurikulum ini adalah bertujuan dan dibuat berdasarkan pengalaman murid serta pandangan daripada guru-guru yang lebih berpengalaman. Kita lihat pula kepada subtopik yang kedua iaitu analisis atau banding beza matlamat kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran 2017. Jadi, di dalam analisis matlamat KPN dan juga KSPK di SKP 2017 ini, terdapat beberapa persamaan dan juga perbezaan yang saya telah dapati dalam kedua-dua kurikulum. Persamaan yang pertama ialah kedua-dua kurikulum ini adalah bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kanak-kanak. Dan seterusnya, ianya merupakan atau menjadi panduan kepada guru dalam memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak di Malaysia. Kita lihat pula kepada perbezaan kedua-dua kurikulum ini yang mana terdapat beberapa perbezaan yang mempengaruhi bidang pembelajaran dalam kedua-dua kurikulum. Yang pertama ialah pendekatan terhadap kanak-kanak. Kurikulum Permata Negara memfokuskan kepada kanak-kanak yang berusia 0 sehingga 4 tahun. Manakala kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan pula ia memfokuskan kepada kanak-kanak yang berusia antara 4 sehingga 6 tahun. Seterusnya adalah perbezaan dari segi pusat didikan, yang mana pusat didikan yang menggunakan kurikulum Permata Negara adalah Taman Asuhan Kanak-kanak atau TASKA yang mana di Malaysia terdapat banyak TASKA dari pelbagai agensi seperti TASKA swasta. Contohnya TASKA PASTI iaitu Panti Asuhan Tunas Islam. Manakala kurikulum standard prasekolah kebangsaan pula digunakan kepada pusat didikan iaitu Taman Didikan Kanak-kanak atau TADIKA dan juga prasekolah. Selain itu, matlamat dalam kedua-dua kurikulum ini juga berbeza yang mana dalam kurikulum Permata Negara ianya bertujuan untuk melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sahsiah yang tinggi, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek serta dapat menghargai kepelbagaian budaya dan juga mengamalkan amalan hidup sihat. Manakala kurikulum standard prasekolah kebangsaan pula adalah untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat untuk meningkatkan kemahiran, menanamkan keyakinan diri mereka dan juga membentuk konsep kendiri
demi kesediaan pembelajaran yang lebih mencabar, yang mana KSPK ini adalah bertujuan untuk memberikan persediaan kepada kanak-kanak yang berumur 4 sehingga 6 tahun sebelum melangkah ke pendidikan formal iaitu tahun 1. Selain itu, kerangka dan modal kurikulum yang digunakan juga adalah berbeza, yang mana kurikulum permata negara menggunakan modal konseptual kurikulum permata negara itu sendiri yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu asuhan dan juga didikan. Manakala kurikulum standard prasekolah kebangsaan menggunakan kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang mempunyai 6 tunjang dalam perkembangan kanak-kanak. Dan akhir sekali, kita lihat daripada perkembangan kanak-kanak yang mana dalam kurikulum permata negara ianya adalah untuk perkembangan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif, sosio-emosi, komunikasi, fizikal dan juga pengurusan diri kanak-kanak. Manakala dalam KSPK, ianya adalah untuk perkembangan terhadap potensi kanak-kanak itu sendiri secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial atau singkatannya adalah JARIS. Kita beralih pula kepada subtopik yang ketiga iaitu perkaitan antara modal konseptual kurikulum permata negara dengan matlamat kurikulum permata negara. Berikut merupakan modal konseptual kurikulum permata negara yang menjadi asas kepada penggunaan kurikulum ini. Oleh itu, untuk mencapai matlamat kurikulum permata negara yang saya telah nyatakan sebentar tadi, kurikulum permata negara ini telah menyediakan dua komponen utama yang mana ia terbagi kepada dua iaitu komponen asas pengasuhan dan juga bidang pembelajaran permata untuk perkembangan kanak-kanak yang berusia 0 sehingga 4 tahun. Dalam komponen asas pengasuhan, ia terbahagi kepada 4 bidang. Yang pertama ialah pemakanan seimbang. Yang kedua ialah keselamatan kanak-kanak. Yang ketiga adalah penjagaan dan latihan urus diri bayi dan juga kanak-kanak. Dan yang terakhir ialah amalan pengasuhan. Manakala, bidang pembelajaran permata untuk perkembangan kanak-kanak pula terbahagi kepada 6 bidang yang mana ianya merangkumi perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian kanak-kanak, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal kanak-kanak, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, seterusnya adalah perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, seterusnya adalah perkembangan fizikal dan yang terakhir adalah perkembangan kreativiti dan estetika kanak-kanak yang berusia 0 sehingga 4 tahun. Jadi pada hari ini kita akan lihat satu aspek dalam komponen asas pengasuhan iaitu kemahiran urus diri yang mana kemahiran ini difokuskan atau ditumpukan kepada kanak-kanak yang berumur antara 1 hingga 4 tahun. Ini kerana kanak-kanak yang berumur 1 hingga 4 tahun mempunyai koordinasi pergerakan yang lebih tinggi berbanding bayi yang berumur 0 hingga 12 bulan. Jadi antara contoh aktiviti yang telah ditekankan dalam kemahiran pengurusan diri ini adalah latihan ketandas, menjaga kebersihan diri secara kendiri dan adab makan. Sebagai contoh, latihan ketandas adalah bertujuan untuk memberikan kemahiran pengurusan diri untuk membuang air kepada kanak-kanak tanpa memerlukan bantuan orang dewasa yang mana mereka akan dididik untuk pergi ke tandas dengan secara sendiri. Selain itu, aktiviti yang boleh dilakukan dalam kemahiran ini juga adalah menjaga kebersihan diri secara kendiri yang mana guru-guru atau pendidik boleh mengajar kanak-kanak cara membersihkan diri seperti membasuh tangan secara sendiri ataupun mandi dengan sendirinya. Dan selain itu, dan akhir sekali ialah adab makan yang mana kanak-kanak yang berumur 1 hingga 4 tahun ini akan diajar tentang adab makan yang betul ketika berada di hadapan
orang ramai, yang mana sebelum makan mereka perlulah membasuh tangan, membaca doa dan makan dengan teratur supaya adab makan ini dapat diterapkan dalam diri mereka sehingga mereka dewasa kelak. Jadi, apakah implikasi daripada aktiviti tersebut terhadap perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak? Yang pertama, kanak-kanak akan mempunyai kemahiran untuk menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang mana apabila mereka telah menguasai kemahiran secara kendiri, mereka tidak perlu bantuan daripada guru-guru ataupun ibu bapa dan namun guru-guru dan ibu bapa hanya perlu membimbing kanak-kanak untuk mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Selain itu, kanak-kanak hanya perlu dibimbing dan dipantau. Ianya akan memberikan keyakinan kepada kanak-kanak untuk menguruskan diri secara kendiri dan tanpa mengharap bantuan orang lain. Selain itu, mereka akan menerapkan amalan kebersihan dalam diri. Jadi apabila mereka telah pandai dan mahir untuk pergi ke tandas dengan sendiri, mencuci tangan dengan sendiri, pada masa-masa akan datang, mereka akan melakukan aktiviti tersebut tanpa menunggu arahan daripada guru dan ibu bapa. Ini merupakan satu contoh yang baik dan perlu diterapkan dalam diri kanak-kanak. Dalam bidang pembelajaran pula, saya akan ambil satu daripada bidang-bidang tersebut iaitu perkembangan fizikal. Yang mana dalam perkembangan fizikal, kurikulum ini menekankan tentang perkembangan kemahiran motor halus dan juga kasar kanak-kanak. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dan pendidik di taska ialah aktiviti manipulasi doh. Yang mana aktiviti manipulasi doh ini boleh dilakukan dengan menggunakan doh sintetik yang telah dijual di kedai atau doh yang dibuat sendiri oleh guru, yang mana doh penghasilan sendiri ini adalah lebih selamat untuk diberikan kepada kanak-kanak yang berusia 1 sehingga 4 tahun. Aktiviti manipulasi doh ini memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk menguatkan kemahiran motor halus mereka dari segi pergerakan jari-jari mereka, yang mana mereka akan menguli ataupun menggentil doh itu menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Mereka juga dapat menjadikan bentuk-bentuk yang menarik melalui pembentukan doh tersebut. Ini akan meningkatkan tahap pemikiran kreatif mereka melalui aktiviti tersebut. Selain itu, guru juga boleh melakukan aktiviti menyambut dan membaling bola, yang mana ianya bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pergerakan yang melibatkan motor kasar mereka. Apabila mereka menyambut dan membaling bola, mereka akan menguatkan motor kasar pada tangan mereka untuk menggenggam dan memegang bola tersebut daripada terjatuh. Bukan sahaja dapat meningkatkan dari segi motor kasar mereka, tapi ianya meningkatkan juga dari segi perkembangan sosial kerana mereka akan berinteraksi antara satu sama lain, sama ada dengan rakan ataupun dengan guru untuk melakukan aktiviti pembalingan bola tersebut. Jadi, implikasi terhadap perkembangan dan pembelajaran mereka melalui aktiviti-aktiviti perkembangan fizikal ini ianya bertujuan untuk meningkatkan koordinasi tangan dan kaki kanak-kanak. Selain itu, ia juga mengelakkan perkembangan kanak-kanak terbantut, yang mana apabila mereka tidak bergerak pada usia 1 hingga 4 tahun, mereka berkemungkinan untuk mempunyai perkembangan yang lambat berbanding daripada kanak-kanak yang lain. Ia juga bertujuan untuk menilai tahap keperluan kanak-kanak, yang mana guru-guru dapat menilai sama ada kanak-kanak yang hadir ke taska itu adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran ataupun tidak melalui pengaktifan atau pelibatan diri mereka dalam setiap aktiviti. Subtopik yang keempat adalah perkaitan antara kerangka KSPK di SKP 2017 dengan matlamat KSPK.
Jadi, dalam kerangka KSPK di SKP 2017 ini, terdapat 6 tunjang yang mana setiap tunjang tersebut adalah bertujuan untuk untuk menghasilkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam diri kanak-kanak. Ia juga adalah bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi apakah 6 tunjang perkembangan yang ada dalam kerangka KSPK? Yang pertama adalah tunjang komunikasi, yang kedua adalah tunjang kerohanian, sikap dan nilai, yang ketiga adalah tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika dan akhir sekali adalah tunjang sains dan teknologi. Yang mana tunjang-tunjang ini saling memerlukan antara satu sama lain untuk mencapai matlamat KSPK itu sendiri, yang mana ianya bertujuan untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat dan juga untuk um, meningkatkan kemahiran kanak-kanak dari pelbagai aspek. Jadi kita akan lihat antara satu tunjang daripada tunjang-tunjang yang ada dalam kerangka KSPK. Tunjang yang saya ambil ialah tunjang sains dan teknologi. Yang mana tunjang sains dan teknologi ini menekankan tentang pendedahan sains awal dan matematik awal kepada kanak-kanak. Sains awal bertujuan untuk menekankan pembentukan sikap dan juga penguasaan kemahiran proses sains seperti memerhati, mengeksperimen dan sebagainya ketika berada di sekolah. Manakala dalam matematik awal pula, ia bertujuan untuk memberikan pengalaman awal matematik seperti pranombor. Pranombor merupakan satu aktiviti untuk memadankan objek-objek asas seperti pinggan dan mangkuk, sudu dan garpu dan sebagainya. Jadi, apakah kesan daripada aktiviti-aktiviti tunjang sains dan teknologi ini? Ia akan memberi kesan kepada pembelajaran kanak-kanak yang mana kanak-kanak dapat mengembangkan sikap ingin tahu mereka dan minat mereka tentang dunia di sekeliling kanak-kanak. Yang mana apabila mereka menguasai kemahiran sains awal dan juga matematik awal, apabila mereka menguasai konsep sains awal, mereka akan sentiasa bertanya sama ada dengan guru ataupun ibu bapa tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka seperti mengapa terjadi malam dan mengapa terjadinya siang. Selain daripada itu, mereka juga akan berinteraksi dan berkongsi maklumat serta menyelesaikan masalah mereka bersama orang sekeliling. Sebagai contoh, apabila mereka minat dalam pengetahuan sains ini, mereka akan sentiasa berinteraksi untuk berkongsikan maklumat-maklumat tambahan yang mereka dapati dalam kehidupan seharian mereka serta menyelesaikan masalah dari segi konsep sains awal itu. Dan selain itu, ia adalah bertujuan untuk memberikan kanak-kanak menguasai konsep asas matematik seperti tambah, tolak dalam matematik tersebut. Dan ia juga matematik awal ini juga bertujuan untuk memupuk minat kanak-kanak dalam matematik melalui pelbagai aktiviti. Contohnya, apabila kanak-kanak bermain di rumah, kanak-kanak boleh melibatkan konsep pengiraan dalam permainan mereka. Selain itu, mereka juga boleh melibatkan konsep berjual beli yang mana ia melibatkan kemahiran mengira duit ketika bermain. Ini akan memberikan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak yang mana mereka dapat mengaplikasikan pengalaman-pengalaman ini untuk masa-masa yang akan datang. Dan satu topik yang terakhir ialah penutup. Oleh itu, sebagai kesimpulan, penggubalan kurikulum memberikan impak yang sangat besar terhadap tahap perkembangan dan juga pencapaian kanak-kanak yang menerima pendidikan awal di negara kita. Perkembangan kanak-kanak yang berkembang secara holistik akan dapat melahirkan generasi muda yang mampu menjamin masa hadapan negara. Bukan itu saja, kurikulum ini dapat memberikan pembelajaran yang sangat bermakna kepada kanak-kanak untuk menerapkan amalan-amalan yang telah diajar dalam kehidupan seharian mereka. Sekian.
Terima kasih.